Saya Arina yang akan menerangkan pengenalan. Rasuah merupakan pemberian atau penerimaan suapan untuk mempengaruhi tindakan seseorang dalam tugas rasmi. Ia adalah satu kesalahan undang-undang dan dilarang dalam agama Islam. Contoh suapan termasuklah wang, hadiah, jawatan atau diskaun. Masalah rasuah sering berlaku dalam kalangan pemimpin negara yang boleh menjejaskan kestabilan politik, ekonomi, sosial serta kepercayaan rakyat terhadap kerajaan. Contohnya, kes rasuah Dr. Muhammad Kirtoyo yang didapati bersalah kerana salah guna kuasa membeli rumah mewah dengan harga yang rendah dan dihukum penjara 12 bulan. Jadi, kajian ini penting untuk memahami latar belakang kes rasuah, faktor berlakunya rasuah, kesannya terhadap integriti kepimpinan dan langkah pencegahan yang perlu diambil. Sekian, terima kasih. Nama saya Norazima binti Zainuddin, nombor matriks 105439. Saya akan membentangkan latar belakang laporan yang kami buat. Rasuah dan kepimpinan kes Dr. Muhammad Kirtoyo. Dr. Muhammad Kirtoyo, bekas Perdana Menteri Selangor yang pernah menjadi simbol kepimpinan pembangunan sebelum terpalit dengan kontroversi rasuah. Apakah yang sebenarnya berlaku? Pada tahun 2010, beliau telah didakwa menyalahgunakan kuasa untuk memperoleh hartanah dengan harga lebih rendah daripada pasaran. Pembelian ini mencetuskan persoalan mengenai ketelusan pentadbiran. Kesannya, Mahkamah Tinggi Shah Alam mendapati beliau bersalah dan menjatuhkan hukuman penjara 12 bulan serta melucutkan hak hartanah terbabit. Kes ini telah menjadi peringatan bahawa tiada pemimpin yang kebal daripada undang-undang. Kesimpulannya, kes ini memberikan impak besar terhadap politik Malaysia, memperkuat usaha membanteras rasuah dan memastikan keadilan ditegakkan. Integriti kepimpinan bukan sekadar janji, tetapi tanggungjawab kepada rakyat. Hai, nama saya Anis. Saya akan membentangkan faktor berlakunya kes rasuah Dr. Muhammad Kirtoyo. Antara faktor utama berlakunya rasuah Dr. Muhammad Kirtoyo ialah penyalahgunaan kuasa. Sebagai Menteri Besar Selangor pada ketika itu, beliau menggunakan kedudukannya untuk mendapatkan hartanah mewah pada harga jauh yang lebih rendah daripada harga pasaran sebenar. Selain itu, faktor yang kedua ialah kelemahan integriti dan nilai etika dalam diri individu turut menyumbang kepada berlakunya kes rasuah. Seorang pemimpin seharusnya memberikan teladan kepada rakyat dalam semua aspek, terutama kejujuran, ketelusan dan amanah. Faktor yang ketiga ialah keinginan untuk hidup mewah dan tekanan sosial. Berdasarkan fakta kes, rumah banglo yang dibeli oleh Kirtoyo di Seksyen 7 Shah Alam merupakan rumah mewah dengan adanya rekaan khas seperti taman yang luas dan lanskap yang eksklusif. Dan akhir sekali, kelemahan sistem pemantauan dan penguatkuasaan turut menyumbang kepada berlakunya rasuah. Kesimpulannya, Dr. Muhammad Kirtoyo ini memberi pengajaran penting tentang perlunya integriti dan ketelusan dalam kepimpinan. Seterusnya, saya Fahima akan meneruskan pembentangan pada hari ini di bawah tajuk kesalahan yang dilakukan oleh Datuk Muhammad Kirtoyo dan Akta Undang-Undang yang dikenakan ke atas beliau. Datuk Muhammad Kirtoyo telah melakukan satu kesalahan rasuah apabila beliau membeli sebuah rumah dan juga sebidang tanah daripada pengarah syarikat di Taman Sendirian Berhad iaitu Syamsuddin Hairani dengan harga 3.5 juta. Sedangkan aset tersebut telah pun dibeli oleh syarikat di Tamas dengan harga 6.5 juta. Hal ini telah menampakkan bahawa pembelian ini telah pun dilakukan hampir 2 kali ganda lebih tinggi berbanding dengan harga yang dibeli. Hal ini juga jelas terbukti apabila Datuk Muhammad Kirtoyo membeli aset ini adalah untuk tujuan peribadi. Oleh itu,
melalui Akta SPRM Seksyen 36(1) Pencegahan Rasuah Malaysia 1997, Datuk Muhammad Hirtoyo telah pun dijatuhkan penjara selama 12 bulan. Bukan itu sahaja, segala kepunyaan harta beliau telah pun dilucutkan dan menjadi hak kerajaan negara Malaysia. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat pagi. Nama saya Syarifah Zila binti Muslin dengan nombor kad matrik 106299. Okay, di sini saya akan teruskan dengan implikasi kes rasuah Dr. Muhammad Hirtoyo terhadap individu, masyarakat dan negara. Pertama sekali iaitu terhadap individu di mana secara peribadi hukuman penjara merosakkan kehidupan beliau serta keluarganya serta mencalarkan kredibilitinya sebagai seorang political. Pada masyarakat pula, kes ni menghakis kepercayaan terhadap pemimpin dan meningkatkan kesedaran tentang pentingnya integriti dalam pentadbiran. Yang akhir sekali pada negara, ia memberi gambaran negatif kepada sistem politik Malaysia di mata dunia. Tetapi juga mendorong pembaharuan dalam pentadbiran dan penguatkuasaan undang-undang bagi menangani rasuah secara lebih tegas. Itu sahaja dari saya. Sekian, terima kasih. Seterusnya, saya akan berkongsi tentang kes rasuah yang melibatkan bekas Menteri Besar Selangor iaitu Dr. Muhammad Hirtoyo. Beliau telah didapati bersalah kerana beliau telah membeli 2 lot tanah banglo yang harganya jauh lebih rendah semasa beliau masih memegang jabatan. Kes ini menjadi pengajaran bahawa kuasa boleh disalahguna tanpa pemantauan. Terdapat beberapa langkah untuk mengatasi kes rasuah seperti penguatkuasaan undang-undang yang tegas. Hukuman mestilah diambil secara adil dan setimpal tanpa memilih kasih. Yang kedua, pemimpin perlu istihar aset secara berkala. Audit bebas mesti dijalankan untuk mengesan kekayaan yang luar biasa. Yang ketiga, media mesti bebas melaporkan dan rakyat pula perlu berani untuk menegur. Kesimpulannya, semua pihak mestilah memainkan peranan untuk memastikan negara kita bebas dari rasuah dan penuh dengan integriti. Sekian dan terima kasih. Kes ini memberi pengajaran besar dalam kepimpinan dan integriti. Ia menunjukkan bahawa pemimpin mesti bertanggungjawab terhadap amanah dan undang-undang perlu ditegakkan tanpa mengira kedudukan. Kes ini turut menekankan pentingnya ketulusan, pengisytiharan harta serta peranan media dan masyarakat dalam membongkar salah laku. Kesimpulannya, setiap pemimpin wajib bersikap jujur, adil dan telus demi rakyat dan negara. Kes Datuk Seri Dr. Muhammad Hirtoyo yang melibatkan penyalahgunaan kuasa semasa beliau telah menjadi Menteri Besar Selangor. Beliau didapati bersalah kerana telah membeli tanah dan banglo pada harga bawah pasaran menggunakan kedudukannya. Mahkamah menjatuhkan hukuman penjara 12 bulan dan hukuman itu dikekalkan hingga ke Mahkamah Persekutuan. Kes ini menunjukkan bahawa tiada sesiapa mengatasi undang-undang. Ia menjadi pengajaran penting kepada pemimpin bahawa kuasa adalah amanah rakyat yang mesti digunakan secara beretika, telus dan bertanggungjawab. Penyalahgunaan kuasa boleh merosakkan imej individu dan juga negara. Saya Inta akan berkongsi serba sedikit mengenai sumber rujukan yang kami gunakan. Kami menggunakan sumber rujukan daripada berbagai laman web dan juga antaranya ialah daripada jurnal, artikel dan juga Google Scholar. Dan akhir kata daripada kumpulan kami adalah integriti dipegang, negara gemilang. Sekian, terima kasih.